Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim mila ma'ulim wa adada ma'ulim wa zinata ma'ulim salatan azimatal qadri wal miqdar. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Seterusnya terima kasih kepada Ayahanda Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita telah pun masuk ke tahun yang baru, Hijrah 1442. Maknanya umur kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk menahan ataupun menghalang detik waktu itu bergerak pergi meninggalkan kita semua. Bermakna apa yang kita boleh harapkan ialah waktu-waktu yang berbaki ini diisi dengan perkara-perkara yang boleh menjadikan kita, memberikan kepada kita bekalan yang kita boleh bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah, kita merasa bersyukur kerana kita masih diberikan lagi peluang dan juga ruang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menjadi tetamunya, di mana sebahagian yang lain telah pun pergi meninggalkan kita semua yang tidak akan kembali lagi. Dan pada tahun ini kita letaklah sesuatu azam yang kita rasa kita boleh buat, yang kita mampu buat. Walaupun kita katakan benda itu remeh, tetapi itulah peluang daripada Allah Ta'ala agar dapat kita menambahkan lagi amalan dan juga bekalan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, saya katakan mungkin kita tambahkan lagi selawat kita, zikir kita, ataupun baca Quran kita atau sebagainya. Sepaling-paling lemah sekalipun azam kita pada tahun ini ialah tidak akan melakukan dosa. Oh, Allahu Akbar. Azam kita untuk menjadi seorang yang pendosa kepada Allah Ta'ala. Mudah diungkap tapi sukar hendak dilakukan. Cakap memang boleh, siapa pun boleh cakap. Tetapi untuk melaksanakannya itu, menunaikan tersebut adalah satu perkara yang sangat-sangat rumit. Azam tahun ni kita tak mau buat dosa. Allahu Akbar. Contohlah kan, azam kita tahun ni ialah tidak melakukan dosa. Allahu Akbar. Kalau orang dengar tu rasa seronok. Kalau orang dengar rasa seronok, tetapi nak melaksanakannya itu suatu perkara yang sangat rumit, melainkan dengan izin dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita digalakkan sentiasa membanyakkan doa kepada Allah Ta'ala.
Karena apa? Karena dialah yang boleh membantu untuk kita merealisasikan hajat dan juga impian kita. Kalau nak harap pada kita saja, belum tentu kita mampu untuk melakukannya. Karena kita ini sentiasa digoda, sentiasa digoda dan dipujuk rayu oleh musuh-musuh yang berada di sekeliling dengan kita. Allahu Akbar. Baiklah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan tengok buku kita, iaitu Ringkasan Sifat 20 karangan tuan guru kita, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita tengok masih lagi muka surat yang 4, dasar-dasar ilmu, 10 prinsip. 10 prinsip bermula daripada nama, sumber, kandungan, bidang pembicaraan, manfaat, dan yang keenam ialah kedudukannya. Kedudukan ilmu ini tidak berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Kedudukan ilmu ini berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Maknanya martabat apa yang kita mengaji hari ini, ilmu akidah ni, ialah suatu kedudukan yang tertinggi, yang mana Rasulullah mengatakan, para alim ulama mengatakan, ilmu yang paling utama jika hendak dibandingkan dengan segala ilmu yang lain. Sebab apa? Sebab ia menyuruh kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat. Ilmu akidah agar kita dapat memahami Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat. Kita faham dia, macam kita lah. Kalau orang kata pasal apa hang kahwin hari ni, pasal aku kenal dia. Pasal apa hang kahwin dengan dia, pasal aku kenal dia. Ataupun ada juga hang kahwin, aku tak kenal pun, mak ayah aku kira macam ayah-ayah lah dulu kan. Zaman lah ni haruhilah. Zaman lah ni pihak kata mak ayah pilih ni satu perkara yang sangat pelik. Dulu ni biasa. Zaman lapis ibu-ibu dulu ni tak tahulah, dah mereka berkenan, kita ikut je mereka orang tua-tua. Tak lagi kata kita tak berkenan, mereka kata kita ni memilih pula, kita tak dengar cakap. Contoh zaman dulu. Zaman lah ni haruslah nak cari mak dengan ayah tolong cari ni, mak dengan ayah tolong cari pun tolong cari, tapi tanya juga izin dulu, anak kenal ke tak. Mai tengok di rumah dulu, tengok rasa tak berkenan ku ayah, pasal apa? Tak tahu hati rasa tak tertawan. Hati rasa tak tertarik, nak kata macam mana? Allahu Akbar. Allah, itu sebagai contoh dia. Jadi ilmu tauhid ini ialah suatu cabang ilmu yang paling utama, di mana setiap orang wajib mempelajarinya. Maknanya kita tak boleh lari daripada benda ni. Kalau kahwin kita boleh elak, kalau nak kahwin kita boleh elak, tapi nak mengaji ilmu tauhid ni ataupun ilmu akidah tidak dapat dielak sama sekali. Kalau ada orang yang tak mengaji, maknanya itu adalah salah satu tanggungjawab yang perlu ditunaikan dan dikira berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak kenal siapa dia pencipta dia. Tak kenal siapa pencipta dia. Allahu Akbar. Kalau tak kenal, macam mana kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita hendak bersabar dengan ujian daripadanya. Allahu Akbar. Sebab itulah ada hari ini ada orang yang tak kisah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu mengenai perihal hak Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang menyusun, dan mentadbir segala-galanya berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah manusia itu contoh pada hari ini, Allah uji kita. Allah uji kita dengan tenteranya yang paling halus, iaitu virus yang mana manusia sendiri pun tak nampak. Allah uji kita ni dengan tentera yang paling halus yang kita sendiri pun tak nampak. Allahu Akbar.
Nak bagi manusia ni tahu bahawa sesungguhnya bila tak nampak belum tentu benda tu tak ada. Kalau walaupun tak nampak belum tentu benda tu tak ada, tapi rupa-rupanya lah test punya test tak ada langsung simptom, gejala, kesan, tengok-tengok ada saja. Keputusan keluar positif. Allahu Akbar sebagai contoh. No? Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, ilmu yang paling utama ialah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bimbang, kalaulah kita tidak menuntut ilmu yang sewajarnya, kita bimbang kalaulah ada sebahagian ulama yang berpandangan sesiapa yang tidak mengenal Allah Ta'ala dengan cara dia tidak menuntut ilmu, bimbang segala amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, no? Orang yang buat ikut suka ataupun buat ikut orang, ikut orang buat macam tu pun dia buat lah. Orang semayang pun dia semayang, orang baca Fatihah pun dia baca Fatihah, dia tak mengaji dan sebagainya. Kita bimbang, sebagai ulama bimbang, takut-takut amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ni sebagai hamba Allah Taala perlu mengetahui bagi Allah Subhanahu wa taala itu macam mana, supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kata ilmu tauhid ni. Kalau kita tak mengaji, kita doa rasa betul belaka. Kita doa rasa kita buat betul belaka. Macam orang bawa motor, dia tak pi kursus. Dia tak pi kursus bawa motor ni, dia bawa motor ikut suka dia, nak jalan tengah ke, jalan tepi ke, jalan kanan ke, jalan kiri ke, mampu pi kat aku. Dia nak belok ke, dia tak bagi signal ke, apa peduli apa, hak tu jalan aku nak bawa, buat pi macam mana pun. Contoh. Pasal apa? Pasal dia tak ada ilmu, dia bawa ikut suka dia. Kita nak potong tak berani, sekejap lagi dia pi belok kanan ke, belok kiri ke, sebagai contoh. Tu sebagai contoh. Sebab apa? Sebab dia rasa dia buat betul semua. Sedangkan orang yang mengaji dia tahu, khusus motor jalan tepi, nak bawa laju potong belah kanan tak apa, lebih selamat daripada potong kiri. Sebagai contoh. Allahu Akbar. Jadi ilmu akidah ini mengangkat darjat manusia, mengangkat darjat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada sebagai ulama mengatakan kalau orang yang tak mengaji ilmu akidah dia tak tahu, bimbang sembahyang Jumaatnya tak sah. Kita nampak ya ramai. Masjid ni boleh penuh berapa orang ya dah. Kalau tempoh PKP ni berapa orang? 200. Semua ni lah. Ada 500. 500. 500 orang. Buat keluar satu kertas ujian. Contohlah kan, kita buat survey sikit kan. Ceritakan sikit mengenai Allah Ta'ala, ataupun kita ambil lah bahagian akidah sikit, kemudian bahagian fiqh sembahyang Jumaat sikit, kemudian adab masuk Jumaat sikit. Silat-silat habis 50 orang pun belum tentu boleh jawab. Belum tentu boleh jawab soalan tu. Sungguh. Cuba kita bayangkan hari ni, cara hak kita duk mengaji pun tak nak duk ingat. Bukan kita tak mengaji, tu pun kita tak ingat, tambah nak jawab telah lagi. Tapi tak apalah mengaji, kalau hak tak mengaji langsung. Allahu Akbar. Jadi sebagai ulama kata apa? Sembahyang Jumaat wajib kena tahu syarat-syaratnya. Syarat-syarat sembahyang Jumaat. Kemudian syarat-syarat sah sembahyang Jumaat.
kemudian dari segi ilmu tauhid, kemudian adab-adab masuk dalam masjid dan sebagainya. Kalau tak tahu semua tu, sembahyang Jumaat tak sah. Allahu Akbar. Oh, takut, kita takut. Tu saya katakan sebagai ulama yang bertegah dengan sedemikian rupa. Pasal apa? Nak jaga agar amalan kita diterima oleh Allah. Kalau kita tak mengaji ni, risiko kita besar. Tapi tak apalah, alhamdulillah kita mengaji pelan-pelan, tak apa. Bukan mestinya mengaji terus hari ni faham semua, ingat belaka. Tak. Macam kita duduk ngaji ni pelan-pelan, satu demi satu kita cuba kupas. Pasal apa? Sebab nak bagi kita ingat dan juga mudah faham. Jadi ilmu tauhid ni adalah ilmu yang paling utama, wajib kena belajar dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab itulah kalau kita tengok sendiri bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua. Perkataan yang pertama yang dilafazkan kepada bayi yang baru lahir, jika lelaki dengan azannya, jika perempuan dengan iqamahnya, biar dengar perkataan Allah Ta'ala tersebut di telinga manusia, supaya manusia ini memahami asal usul kejadiannya itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu mula-mula sekali, mula-mula keluar saja Allah. Buat apa? Kalau lelaki azan, kalau perempuan qamat. Hari ini tak tahu siapa dia qamat, siapa azan, kita pun tak tahu. Silat-silat nas tolong qamat. Silat-silat nas tolong qamat kalau perempuan. Kalau azan, nas kata apa? Saya perempuan tak boleh azan. Kena cari lelaki pula dah. Tu contoh saya katakan. Jadi kena memahami kedudukan ilmu tauhid di dalam ranking menuntut ilmu. Selama ni kita duk mengaji mungkin banyak bab fiqh, bab hadis yang menceritakan dan sebagainya. Tapi insya-Allah kita akan kupas mengenai ilmu tauhid. Itu antaranya. Dan yang ketujuh penyusunnya. Siapa yang susun ilmu tauhid ini? Yang pertama ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang lahir pada tahun 324 Hijrah, dan juga Imam Abu Musa Al-Maturidi pada tahun 333 Hijrah. Kalaulah hari ini cuba kita kira tengok, 1442 tolak 1000 tolak 324 Hijrah, ada berapa tahun? 1000 tahun lebih dah. Maknanya cabang ilmu ni bukan ilmu yang baru dicipta, bahkan lama dah. Dah lama dah ilmu ni. Ilmu ni dah lama dah. Ulama dulu dah karang dah. Allah. Pada kurun yang ketiga ni, samalah dengan Imam Syafi'i dan sebagainya. Ni kurun keempat lah kalau kiranya. Sebab 324 masuk pada kurun yang keempat. Kurun yang ketiga terdiri daripada siapa? Imam Syafi'i dan sebagainya. Jadi itu saya dah ceritakan dah siapakah itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Musa Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi saya tak mau dah kupas balik. Jadi dua ini penyusun utama. Jadi kita akan mengaji kedua-duanya, tapi yang banyaknya ialah Abu Hasan Al-Asy'ari dalam konsep pengajian kita. Dan seterusnya, yang ke-8 hukum mempelajarinya. Hukum belajar fardu ainun. Hukumnya ialah wajib, fardu ain, wajib ke atas setiap insan yang beragama Islam. Bila sebut fardu ain tu atas diri seseorang, tak terlepas sama sekali. Tak terlepas. Macam sembahyang. Sembahyang pun sama juga. Sembahyang pun fardu ain juga. Sebab apa fardu ain? Pasal hanya diri sendiri saja. Kalau sembahyang pun boleh wakil syok.
Mayang boleh wakil ke? Orang paling kaya ni pegawai masjid lah. No? Orang paling kaya pegawai masjid. Buat iklan pula, ada siapa-siapa yang teringin nak wakilkan kepada saya, boleh? Ni senarai nama Jawatankuasa Masjid, sila tik situ, buh duit dalam tabung. Buh duit dalam sampul, ada buh duit dalam sampul, saya tulis berapa waktu. Hari ni tak ada sembahyang 3 waktu. Jadi ayahanda, tuan imam, tolong sembahyang bagi pihak saya 3 waktu. 1 waktu RM10, 3 waktu RM30. Contoh ayahanda tu seorang. Tu baru seorang. Allahu akbar. Kalau sembahyang pun boleh wakil syok. Allahu akbar. Kaya. Ambil kontrak ya. Kontrak saya ialah kontrak sembahyang bagi pihak. Kontrak buka konsultan pula lagi. Tu dia Allah. Bukan syarikat pula. Allahu akbar. Untung gila-gila. Pasal apa? 1 waktu RM10. Allahu akbar. Cuba bayangkan tengok. Kalaulah hari ni manusia, Allah izinkan, Rasulullah izinkan manusia ni boleh wakil kepada orang lain. Allahu akbar. Semua pegawai masjid, semua jutawan belaka. Tak risau, kami tak bagi elang pun tak apa. Tuan Syekh tak apa, janji bagi lekat Jawatankuasa Masjid ya. Bagi lekat Jawatankuasa Masjid ya. Tak bagi elang pun tak apa, kami boleh buat. Pasal apa? Syarat sah hanya Jawatankuasa Masjid ya yang boleh terima. Tu dia berebut orang jadi Jawatankuasa lah ni. Allah agak silat-silat hari bulan dia sendiri pun haram tak sembahyang hak dia, sembahyang hak orang. Ambil kontrak orang dulu. Contoh lah macam tu lah. Saya ambil kontrak hak orang dulu. Pasal apa? Pasal orang dah banyak duit dah. Allah akbar. Kalau boleh buat macam tu Allah akbar. Jadi tak heran lah. Tapi agak-agak masjid ada orang. Masjid tak ada orang. Masjid tak ada orang nak mai. Imarah rumah Allah Ta'ala tak ada. Pasal apa? Sebab orang boleh wakil. Allah akbar, tak boleh. Allah tak izinkan semua tu. Pasal apa? Sebab dia melibatkan jati diri seseorang. Dia melibatkan diri seseorang tu sendiri. Ilmu akidah, orang tu sendiri kena mengaji. Kecuali tempat yang tak ada tok guru, tak apalah, haruslah. Tapi selagi mana dia boleh usaha untuk mencari ilmu dengan adanya guru, maka wajib dia mempelajarinya. Contohlah kan, dia tak mampu dah nak pergi cari pasal tok guru pun tak ada. Dia dimaafkan. Nak buat macam mana? Pergi cari habis dah, tak ada orang juga nak mengajar. Allah akbar. Yang tu tak apalah. Ni selagi mana ada guru, wajib kita mempelajarinya. Allahu akbar. Ilmu tauhid ni mengaji seronok tapi sakit kepala. Mengaji seronok tapi sakit kepala. Takluk apa tahu? Apa jenis takluk banyak sangat tahu? Takluk pula Allah pening kepala tu. Allahu akbar. Jadi hukum mempelajarinya ialah fardu ain, tak terlepas. Sebab itulah orang lelaki kita ni sangat besar peranannya di dalam membentuk jiwa dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kalau kita sendiri tak ada ilmu nak ajak kepada isteri dengan anak-anak macam mana? Sebenarnya orang perempuan tak wajib menuntut ilmu selagi mana suaminya berilmu. Orang perempuan tak wajib keluar pergi mengaji selagi mana ada suaminya yang ada ilmu boleh mengajar. Tu dia. Pasal apa? Pasal lelaki dia boleh mengajar, maka tanggungjawab seorang lelaki kena ajak bini dulu. Tanggungjawab seorang lelaki kena ajak bini dia dulu, anak-anak dia dulu. Kalau dia tak ada ilmu, baru sama-sama pergi mengaji. Tu cerita dia. Tanggungjawab kita orang lelaki ni, apatah lagi jika melibatkan ilmu-ilmu yang melibatkan ilmu agama. Tapi kita alhamdulillah, kita syukur sebab kerajaan usaha macam-macam. Kerajaan usaha macam-macam.
No, dari segi masjid, kerajaan bagi peruntukan. Cuba bayar negara-negara lain, berapa buah masjid yang diberikan peruntukan oleh kerajaan untuk bina. Dah lah tu bayar pula, bagi pula elang pula ya dah no. Masjid mana? Tak ada. Di belah Siam pun tak ada. Dia kata Siam susah lah sikit kan. Pasal apa? Sebab mereka tu negara bukan Islam. Sebagai contoh di Indonesia pun tak ada. Usaha sendiri rakyat dia untuk buat masjid, untuk bina masjid. Untuk bina masjid. Allahu Akbar. Kita ni Allahu Akbar. Dalam daerah Langkawi ni berapa masjid ya yang kita kutip sepenuhnya ada? Di sana ada? Tak ada katanya noh. Yang ada pun yang saya tahu Masjid Pasir Hitam ya. Sepenuhnya duit tabung dan juga kutipan daripada Korea pada waktu tersebut. Masjid Pasir Hitam. Yang lain tu bantuan daripada kerajaan. Bantuan daripada kerajaan. Allahu Akbar. Tu tak kira lagi kerajaan bagi peruntukan macam-macam untuk ada pula silibus pengajian Islam. Selebih pengajian Islam daripada bila? Daripada tadika sampai sekolah rendah, sampai sekolah menengah. Guru-guru dibayar. Allahu Akbar. Guru-guru dibayar pula oleh kerajaan untuk ada selebih pengajian Islam. Allahu Akbar. Kita hari ini mudah banyak. Kita hari ini kita merasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kita kalau tak reti sekali pun hantar anak pergi sekolah. Nak ajak aku tak reti dan ni hantar anak pergi sekolah. Allahu Akbar. Tapi bila dah anak reti, kita pula masalah. Anak tanya, ayah tak semayang ke? Pak tak semayang? Palahan semayang tu. Hantar anak pergi jadi cerdik bagus, dia pula jadi teruk. Contohlah kan, dia haram tak semayang, pergi hantarlah anak pergi ngaji ni. Allahu Akbar. Sanggup hantar dia anak masuk MRSM di sebelah belah darat bawa anak pergi hantar pergi sana Allahu Akbar. Bagi nak bagi cerdik, nak bagi bagus belaka. Tapi yang dia tu sendiri Allahu Akbar, semayang pun tak tahu pergi tak mana. Sebagai contoh tu kita tengok pada hari ini model itu tidak mencukupi untuk memberikan rangsangan kepada budak-budak atau anak-anak menjadi yang lebih baik. Sebab apa? Sebab ibu dan ayah tidak menunjukkan contoh yang terbaik untuk anak-anak, untuk mereka ikut. Itu antara kelemahan kita pada hari ini. Kekurangan dan juga kelemahan kita pada hari ini. Sebahagian masyarakat seronok kalau anak-anak boleh berjaya, boleh bangga pula. Tetapi sedangkan diri sendiri hanyut dibuai alpa dengan dunia mereka sendiri. Allahu Akbar. Jadi hukum mempelajari ini adalah fardu ain. Fardu ain ni kepada setiap diri insan. Maknanya dia kena tahu, tak lepas. Dia tak boleh pas ke orang. Tak apa, malam ni hampir lah. Malam ni hampir. Aku bagikan hang. Tak lepas. Sebab apa? Sebab ilmu ni fardu ain. Termasuklah ilmu bahagian fiqh, ilmu Quran untuk belajar baca Quran, ilmu fiqh yang melibatkan ibadat. Pasal apa? Sebab nak buat ibadat. Sebab nak buat ibadat. Bab muamalat pun sama juga. Muamalat sebab bab jual beli. Mana ada orang dalam dunia ni hidup tak beli, tak jual beli? Tak ada. Mau tak mau dia akan ada duit, dia akan beli barang. Jadi dia kena tahu juga. Munakahat, nikah kahwin, tak apa. Kalau dia tak nikah, tak wajib dia mengaji. Pasal apa? Aku tak mau nikah, aku tak mau nikah, jadi tak payah duk pergi mengaji ya. Tak payah mengaji, tak apa. Ilmu jinayat, sebagai contoh ilmu hukum hudud, kisah, takzir dan sebagainya. Yang tu tak apa, tak mengaji pun tak apa. Pasal apa? Pasal bukan semua wajib mengaji. Sebahagian orang yang wajib kena mengaji supaya boleh menyelesaikan masalah orang lain. Sama juga dengan ilmu pusaka, ilmu faraid. Bukan semua wajib kena mengaji. Cukuplah. Duk ada hakim-hakim pun duk ada dah. Jadi mereka boleh selesai masalah. Dah cukup. Jadi bahagian ilmu fiqh
ilmu ibadat dan juga muamalat ini termasuk di dalam fardu ain. Dua-dua ni termasuk dalam fardu ain yang tidak terlepas daripada bebanan setiap insan. Hak tu kena tahu. Kalau hak lain tu tak apa, tak nikah, tak apa, saya tak nikah pun tak apa, saya tak teringin nak nikah. No. Jadi tak ada masalah. Allahu akbar. Jadi hukumnya ialah fardu ain bagi setiap insan. Baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita tahu dah ilmu akidah ini fardu ain. Bila fardu ain tidak boleh ambil alpa ataupun lalai. Buat tak kisah tak boleh, ambil mudah tak boleh. Sebab apa? Sebab dia melibatkan diri manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya yang ke-9. Kelebihan iaitu ilmu yang paling mulia dan asal segala ilmu, iaitu membicarakan tentang kemuliaan Allah dan juga baginda Rasul-Rasulnya. Ni kelebihan dia. Pasal apa? Sebab ilmu yang paling mulia menceritakan tentang hak Allah dan juga segala para Rasul. Ni kelebihan dia. Kita pun macam tu lah. Kalau kita pun dalam rumah tangga pun macam tu lah juga. Sayang kat bini, duk tanya tam mana yang hang berkenan kat dia, tam mana. Yang hang duk berkenan kat bini hang tam mana kat ni. Bagai contoh lah kan. Agak-agak lah ibu-ibu dan ayah-ayah boleh jawab tak kalau orang tanya. Yang pakcik ni berkenan kat makcik pasal apa? Contohlah kan. Kalau orang tanya kita lah, hak tu nak jawab pun pening kepala lah. Tak tahu hati berkenan. Contohlah kan, kalau kita jawab hati saya berkenan kat dia, saya pun tak tahu. Tam mana saya berkenan kat dia, saya pun tak tahu. Nak kata ada rupa, tak ada pun. Nak kata ada body seksi, serupa je macam saya. Contohlah kan. Allah Akbar. Bayangkan. Cuba kita bayangkan. Jadi kalau orang tanyalah kepada kita, yang hampa duk mengaji sangat ilmu tauhid, ilmu akidah tu pasal apa? Yang hampa duk kalut nak mengaji sangat tu pasal apa? Pasal apa? Sebab dia membicarakan hak Allah Ta'ala dan juga hak para Rasul. Tu tujuan kita mengaji. Sebab kita nak bagi tahu macam mana hak Allah Ta'ala tu, macam mana hak para Rasul tu, macam mana. Kalau kita tak tahu, maknanya tak gunalah duduk atas muka bumi ni. Pasal apa? Pasal kita tak tahu. Sedangkan Allah dah turunkan, Allah dah ceritakan macam-macam, Allah dah berikan kepada kita berbagai-bagai nikmat, tapi kita juga masih lagi tidak mengetahui kelebihan-kelebihan tersebut. Hari ini pun samalah kita hari ini. Kelebihan kita hari ini banding dengan orang lain. Bagai contoh, Allah bagi kat kita mata boleh tengok, telinga boleh dengar. Allahu Akbar. Salah satu nikmat yang paling hebat lah. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar. Allahu Akbar. Orang lain ada sebahagiannya yang Allah tarik, Allah uji mereka, tapi kita ni rasa syukur. Sebab apa? Mata pun boleh tengok, telinga pun boleh dengar. Dua inilah antara perkara yang akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga kamu, pendengaran kamu, dan juga penglihatan kamu, dan juga hati kamu, ulaika kana anhu mas'ula. Mereka itu, ketiga-tiga itu akan dipertanggungjawabkan. Hari ini kita syukur pasal apa? Sebab kita main hari ini, mata kita boleh tengok rumah Allah Ta'ala. Mata kita ni boleh tengok. Kemudian kita tengok pula sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita ni di antara tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga pula apa? Hari ini kita duduk pakat dengar. Ni
Semua ni akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuada. Hati manusia pun Allah akan tanya juga. Ni hati kita ni pun Allah akan tanya juga. Allahu Akbar. Sebab itulah kita juga kena jaga hati kita, jangan sampai dirosakkan oleh nafsu dan juga godaan syaitan. Kadang-kadang kita takut, kita hasad dengki, kita dengki dengan orang lain yang tak sepatutnya, sehingga kan kita kata lah Allah bagi kat dia macam-macam, kat aku ni tak boleh dapat pun tera tu, aku kerja, aku usaha macam dia jugalah, tapi dia boleh dapat, aku tak dapat. Sebagai contoh, sebagai contoh macam saya cerita dululah, orang yang dengki, tak iri hati dengan orang lain ni, hidup dia tak senang. Hidup dia tak boleh nak senang. Pasal apa? Sebab dia duk cari orang, duk cari kelemahan, kekurangan, dia tak puas hati dengan orang lain, hidup dia tak tenang. Duk fikir saja macam mana je ni. Ni hari ni bila dia nak jahanam orang lain, dia doa lah bagi macam-macam lah. Tu kalau doa gagah lagi lah doa, hayat lagi teruk buat benar-benar hati elok kat orang lain dengan santaunya, dengan sihirnya. Allahu Akbar. Yang rasa dengki dengan nanti orang lain, iri hati dengan orang lain. Allahu Akbar. Itu adalah tanda-tanda kejahilan manusia, dan juga manusia yang sombong dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab dia sanggup buat kat saudara dia sendiri, kat orang lain. Dia nak usaha segan, tapi nak pergi jahanam hak orang belaka. Allahu Akbar. Tu antaranya. Jadi hari ini kita bimbang amalan kita dirosakkan disebabkan kejahilan kita dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, saya bukakan ruang soalan jika ada soalan. Silakan. Ada soalan? Ada soalan? Ada ibu-ibu, kakak-kakak, ada soalan? Ada. Abang, ayah, ada soalan? Saya nak tanya soalan. Dah hampa tak mau tanya, aku nak tanya. Dah siapa seorang hampa tak mau tanya? Dia mengajar sekolah dulu macam tu. Ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan, cikgu nak tanya. Ketak terus. Kecut perut pakat duk tengok kawan ni, peduk tunduk mata pegang tu macam-macam lah. Dulu ni macam tu lah. Sebab apa? Pasal takut nak kena tanya. Allahu Akbar. Baik, yang saya cerita untuk amalan itu buat tak? Boleh buat tak? Buat tak? Minum susu hari tu ni boleh buat tak? Allahu Akbar. Tu contoh ya kan. Minum susu, baca ayat kursi 360 kali. Allahu Akbar. Tu antaranya lah. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Kalau boleh buat, alhamdulillah. Kalau dah buat dah itu, alhamdulillah. Kalau tak boleh pun, doalah bagi Allah beri kekuatan dan juga keazaman kita kepada kita, insya-Allah. Dan seterusnya yang terakhir, 10 dasar-dasar. Yang ke-10 ialah matlamat. Apa matlamat kita mengaji ilmu tauhid? Iaitu dapat membezakan kepercayaan yang benar daripada yang salah. Nak dapat membezakan, bezakan apa yang selama ini mungkin berlaku kesalahan, ataupun kita tengok orang lain buat. Sama dengan kita mengaji bab fiqh pun, mungkin selama ni kita rasa kita buat betul dah. Contoh saya katakan paling mudah. Contoh paling mudah, mandi wajib. Itu dia. Contoh paling mudah, mandi wajib. Kita mandi wajib, bagi contoh, kita basuh semua badan kita dulu. Basuh ngayak dulu sikit, bagi contoh. Tapi tak niat mandi wajib lagi, baru basuh je. Sekut-kut ada kotak atau najis atau sebagainya, bagi contoh lah kan.
Nah. Mandi wajib ni maklum sajalah. Nah, mungkin sebab kita buat hubungan atau sebagainya. Jadi kita pun selesai dah bagi basah dulu semua badan ni, basuh dah kali pertama. Selesai dah pada semua badan kita cuci dah. Kemudian baru kita nak mandi wajib. Baru nak niat mandi wajib. Betul tak? Pasal apa? Sebab kita dah basuh kali pertama dah. Buang dah segala asal kotoran. Tapi bila dah basah badan kita ni, jadi kita ambil sabun. Kita ambil sabun. Kita sabun seluruh badan kita. Lah kita sabun seluruh tubuh badan kita. Kemudian barulah dah badan kita ni dah sabun dah semua. Kemudian barulah kita ambil air jurus. Barulah niat mandi wajib. Contohlah, barulah niat mandi wajib. Sah tak mandi wajib kita? Soalan. Sah tak mandi wajib kita tersebut? Sebab di badan kita ada sabun. Tu dia. Macam mana saya tahu? Macam mana saya tahu? Sah tak? Tak sah. Sebab ayat mustakmal, bukan ayat mutlak. Tu dia. Tu dia. Dia kata dah. Nampak je mudah. Nampak je mudah. Nampak je mudah. Kita dua rasa tak apa. Pasal apa? Pasal apa? Pasal tadi aku basuh dah, aku buat sabun-sabun, aku jurus air tu, ataupun kena shower ke, kena pancuk air tu kan. Jenis shower tu panggil apa tu? Pancuk air. Air hujan. Air hujan. Boleh nak cari air hujan pun. Mandi air hujan. Kena air turun dekat kepala kita tu, barulah kita niat mandi wajib. Sedangkan di tubuh badan kita ada sabun. Tu dah. Nak kira macam mana? Adakah ayat tu ayat mutlak? Ataupun ayat tu dah dikira air mutaghayyir yang berubah sebab bercampur dengan sabun? Tengok. Contoh ya ni. Contoh ya. Tu dia. Apa tak mau tanya ni? Allahu Akbar. Kita nampak mudah kan? Tapi kita basuh-basuh dulu. Tak apa lagi, tak niat mandi wajib lagi. Lepas tu dah basah dah badan, buh sabun dulu kan. Kita buh sabun badan kita apa semua. Sekejap lagi nak jurus, sekejap lagi mandi, sekejap lagi. Barulah niat mandi wajib. Macam mana saya tahu? Tu dia. Saya tinggal soalan. Apa jawab sendiri minggu depan pula. Tu dia. Allah Akbar. Nampak ya, sebab tu saya kata kadang-kadang belum tentu apa yang kita buat tu betul pada hukum syarak. Belum tentu lagi. Sebab itulah pentingnya kita menuntut ilmu, mengaji. Bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Kalau kita ikut orang maksudnya tak ada masalah apa. Pasal dia tak mengaji, dia buat ikut suka dia lah. Tapi bila-bila mengaji, rupa-rupanya tak boleh pula dah. Lama ni saya mandi wajib tak sah pula dah. Habis tu saya nak buat macam mana? Tu dia habis celaru habis kali tu. Allah. Yang terakhir matlamat ialah untuk membezakan kepercayaan yang benar dengan yang salah. Nak membezakan di antara yang benar dan juga yang salah. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mengaji ilmu tauhid ataupun ilmu akidah ni, itulah antara kelebihannya kita menuntut ilmu, supaya kita tahu betul atau tak apa yang kita percaya tersebut. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini terlebih dahulu pada malam ni. Saya mohon kemaafan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan juga lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Aku lakukan li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورب زدنا علما ورب زدنا علما ورب زدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.